kalau kita tanya saya suka Lilunduk sebab dengan keadaan yang ada kita di sini orangnya hidup bersama. Tiada kata orang nak fikir kaum. Di sini adalah unity, harmoninya. Bagi kita menyanyi pasal yang ada di Lunduk, semasa saya mula-mula jadi ahli yang berhormat, saya melihat bahawa Masjid Tok Nan Masaya, mula-mula yang masjid kita pergi tadi, bawanya belumnya baru di renovation. Apabila saya ingat impian Tok Nan adalah untuk melihatkan masjid yang menampak secara Madinah, secara dengan ayat-ayatnya. Nyalah saya apabila saya ada dengan peruntukan RTP saya sikit dan sedekah dari rakan-rakan penderma, saya dapat membuat masjid yang kita lihat tadi begitu indah. Dengan adanya RTP saya selama 4 tahun, kebanyakannya RTP pun kita letak-letak ke kampung-kampung. Lebih-lebih lagi kita fokus dengan JT-JT-nya. Kerana kita tahu di kawasan kita ini kebanyakan mereka pun nelayan. Mereka perlu JT untuk mengikatkan bot-bot ataupun perahu-perahu mereka setelah mereka. Dan begitu juga projek-projek yang lain yang banyak untuk people-centric. Jalan raya pertanian, untuk melihatkan jalan raya menuju ke kampung, dewan-dewan yang mereka perlu ataupun balai-balai raya. Banyak pembangunan yang kita lihat sekarang, seperti saya nak terangkan di situ, iaitu kalau lihat di Setunggang Melayu Lama, adanya naik taraf jalan baru sepanjang 1.7 km dengan kos RM500,000 dan naik taraf pagar masjid dengan kos RM50,000. Dan satu tanda yang berubah, nampak kita berubah, ada 2 masjid kalau kita lihat di Kampung Sungai Melayu Lama. Masjid lamanya terdiri daripada tahun 1960-an, tidak cukup menampung untuk kedua-dua buah kampung untuk menunaikan solat Jumaat dan juga solat sunat Aidilfitri. Jadi di atas keprihatinan YB Tok Nan dulu, maka terdirinya masjid baru, iaitu Masjid Anwar Baru yang kita rasmi pada tahun 2013. Kalau dilihat di belakang kita tu ada masjid baru. Jadi Setunggang mempunyai 1 masjid dan Setunggang Melayu Lama punya surau, dan 1 masjid lama untuk aktiviti kepulauan-kepulauan lain. Di samping itu dari segi pembangunan untuk paparitan jalan, kita dah lihat dengan adanya jalan baru dan paparitan untuk kita menyelesaikan masalah takungan air bagi kampung Setunggang Baru. Sedikit sebanyak kita dah dapat menyelesaikan masalah takungan air. Kalau kita lihat, kalau ujung tahun musim tengkujuh, kebanyakan rumah di tengah lama air kerana paparitan tidak sempurna. Tapi selepas kita membuat paparitan menusuk jalan, jadi alhamdulillah kita lihat banyak perubahan Malaysia. Ada lagi kita lihat macam air bertakung, banjir kilat setakat tu. Selain dia, dewan, kita ada mempunyai dewan. Daripada dewan Setunggang Melayu Baru dan Setunggang Melayu Lama, dengan adanya kena itu 2 gate dewan boleh menampung kapasiti seramai 1,500 orang. Dewan yang terbaru yang kita lihat. Yang kalau kita lihat di hujung sana, di Teluk Melano. Teluk Melano. Alright. Teluk Melano telah pun semua orang tahu adalah Tok Nan. Ikonnya kalau kita sebut Teluk Melano Jalan Pen Borneo adalah Tok Nan. Kerana beliau ingin sendiri melihatkan bahawa Pen Borneo ini dibuat dari hujung Tanjung Datuk sampai ke lawas. Dan ini adalah satunya, kata beliau, untuk meningkatkan ekonomi orang adik kakak di kawasan kita. Kerana dengan bukanya jalan tu sudah sememangnya senang bila jalan-jalan raya kecil dan bahagian luar bandar dibuka kita. Inilah satunya pembukaan. Inilah satu-satunya yang kita tidak dapat lupakan. Dengan dari situ juga kita dapat mempromotkan tourism, ekoturism, di mana kita tahu di Lunduk ada 5-6 buah keadaan pantai yang begitu indah. Begitu juga dengan park, wild park dan sebagainya. Sembun-Sam Wild Park, Gunung Gading Wild Park. Kalau kita lihat di sini dengan flora dan faunanya, semuanya ada di Lunduk. InsyaAllah
Dengan adanya perancangan yang baik daripada kita dan begitu juga atas sokongan kerajaan ataupun GPS kita yang ada, sudah tentunya Lundu akan menjadi sebuah bandar yang makin maju. Dan saya ingin sebutkan juga, kalau kita tadi datang dari Kuching untuk melihat, kita melihat dengan sendiri iaitu jambatan Rembungan. Dengan adanya jambatan Rembungan yang bernilai sebanyak 100 juta yang dibuat oleh kerajaan negeri Sarawak, ya. Sebenarnya negeri Sarawak itulah impian Tok Nan semasa beliau menjadi ahli yang berhormat di sini ataupun wakil rakyat di sini. Beliau mahu jambatan ini dibuat. Banyak pembangunan yang telah dibagi dari segi ekonomi, infrastruktur dan pembangunan dirilah. Daripada ekonomi, iaitu pembangunan dari segi pertanian. Pertanian menanam nanas, menanam vegetasi cili dan kelapa dan berbagai lagi melalui Jabatan Pertanian dan Peladang daerah Lundu. Ini termasuk membela ayam, itik, membela kambing, sapi dan lembu dan sebagainya. Jadi dari segi infrastruktur, macam jalan raya, untuk tujuan kemudahan masyarakat di Lundu tu, bukan saja dari segi jalan Peladang, bukan saja dari segi jalan ke tempat-tempat riadah, tetapi menyeluruh. Saya lihat khususnya di kawasan N3 Tanjung Datuk, bahawa kita mempunyai fokus ke arah pembangunan pelancongan dan juga pembangunan sebagai pusat ilmu teknikal, di mana Center of Training Excellence Centex yang akan dibina akan diharapkan boleh membuahkan hasil dan melahirkan anak-anak Lunduk Sematan yang mahir di dalam bidang-bidang TVET dan juga upskilling untuk mereka mendapat peluang pekerjaan di mana-mana sahaja di masa yang akan datang. Ini Centex, di mana kemudahan Centex adalah juga dicetuskan oleh almarhum Tok Nan, dan semuanya itu adalah untuk orang di situ. Sedia kepada apa lagi perubahan yang akan berlaku di masa-masa akan datang. Kalau kita mahu lihat 2030, sudah tentunya perancangan kita akan dibuat mengikut keadaan semasa. Begitu juga dengan dari segi digital ekonominya, kita tidak akan ketinggalan, insya-Allah. Tetapi ini memakankan masa sikit. Fiber optiknya, airnya dan semuanya yang akan disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Tun Menteri ataupun yang telah pun beliau mention ataupun sebutkan dalam ucapan mereka, ini adalah kenyataan. This is reality. Ini bukannya omong-omong kosong dari pihak kerajaan. Sudah tentunya dalam satu-satu kawasan kita ingin memajukan. Dari segi ekonomi untuk belia-belia, kalau kita lihat di sekitar kita ini adalah untuk mereka yang dapat berniaga kecil-kecilan untuk mengeluarkan produk-produk mereka. Ini kita sediakan. Dan kita mempunyai waterfront nanti. Ini adalah untuk membuat event-event dan untuk bersantai. Di depan sana membuat event seperti regatta, kayan regatta dan sebagainya. Dan satu lagi saya ingin sentuhkan sini, kalau kemudahan sukan kita ada di stadium sana, memang sudah ada sedia stadium. Kita sentiasa mengadakan iaitu football, ada penandingan bola sepak dan sebagainya, dan kita sekarang ada futsal, dan begitu juga di Sematan kita akan mengadakan futsal, padang futsal, dan sebahagian dari kampung-kampung ada juga padang futsal. Yang mana itu adalah untuk belia-belia kita. Kita si mau belia kita ketinggalan dapat juga adanya dari segi riazah dan sebagainya. Kawasan Lunduk dan Sematan di Tanjung Datuk sehingga ke Teluk Melanur banyak menyediakan peluang pekerjaan di dalam sektor pelancongan.
di mana pekerja-pekerja seperti di resort-resort, di hotel dan hospitality services di kawasan Lunduk Sematan. Dan juga peluang pekerjaan bahagian pertanian juga akan dibuka di kawasan N3 Tanjung Datuk, dan para belia haruslah mengambil peluang ini untuk menjadi usahawan di kawasan tersebut. Dan dengan pembangunan infrastruktur yang Persat membangun di kawasan N3, para belia dan pemuda haruslah mengambil inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup masing-masing dan mengambil peluang di mana dengan siapnya infrastruktur yang disediakan kerajaan, banyak pengunjung-pengunjung akan datang dari serata negeri Sarawak maupun di luar negara dan di semenanjung Malaysia, dan kita haruslah mengambil peluang ini untuk menambahkan taraf hidup kita dan mengembangkan ekonomi di kawasan kita di Lunduk dan Sematan. Kita bagi orang tua-tua, bagi orang yang lama, kita memastikan bahawa mereka tahu apa kepentingan dan hak mengundi seorang muda. Kita menjadi seorang tua, kita terpaksa mengajar juga daripada they must be aware of the importance of votes untuk menjadikan sesuatu negara yang menjadi maju dan sebagainya. Harapan saya adalah kepada para pemuda dan belia di negeri Sarawak adalah untuk terus memberi sokongan kepada kerajaan negeri kita di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, kerana hanya kerajaan inilah yang dapat membangunkan kita daripada kepompong kita yang lama dan kita dapat memperbaharuikan potensi kita sebagai belia dan pemuda di negeri kita Sarawak yang kita sayang.